Okay, and then bagi reason dia ada 4 tu lah. Yang 4 karakteristik tu, itu yang kita nak tengok. Okay, so first of all untuk E, okay, so untuk E dia bagi benzene. So ini semalam kita dah bincang sebenarnya. Okay, structure of benzene. Okay, so first of all kita listkan dia punya kriteria yang ada pada this compound. So compound ini dia adalah cyclic. Okay, dan dia adalah planar. Okay, and then yang ketiga, kita tengok double bond dia alternate. So kita boleh concludekan dalam okay, cyclic, planar. Okay, and then yang ketiga completely conjugated. Okay, and then yang keempat kita nak tengok dia OB Huckel's rule ataupun tidak. So kita came out formula for n plus 2 equals to pi electron. So pi electron dia ada 6. Therefore n is equal to, so this is integer. Therefore this compound OB Huckel's rule. Okay, and then okay, yang ni kita dah bagi reason, tapi apakah dia punya, kita nak dictate dia apa? Aromatic ke non-aromatic? So apa dia punya conclusion? So this is aromatic compound. Sebab apa? Empat-empat karakteristik tu memenuhi. Okay, saya teruskan untuk B. Yang ini pun kita dah bincang semalam. Okay, so compound ini adalah cyclic. Yang kedua dia adalah planar. Okay, and then yang ketiga dia completely conjugated. Okay. Yang keempat kita tengok for n plus 2 equals to 4. Therefore n is equal to 1 over 2. So means that this compound does not obey Huckel's rule. Okay. So kita boleh concludekan this is non-aromatic. Alright, boleh? Boleh. Okay, saya teruskan. Okay, for C structure dia macam structure, but dia hanya ada 2 double bond. So this is we call as 1,3 cyclohexadiene. Kenapa diene? Sebab ada 2 double bond. Okay, so kita tengok compound ini adalah cyclic, dia adalah planar. Okay, and then dia not completely conjugated. Sebab apa? Double bond dia bukan berselang-seling. So not completely conjugated. Therefore, dekat sini kita dah boleh stop. So kita boleh concludekan it is not an aromatic ataupun non-aromatic. Okay. So ini C. Cepat ke? Boleh follow? Boleh. Okay, boleh Okay, so D. So structure ni adalah octagon tu. Octagon ni. Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4. So this compound is cyclic and it is planar. And then it also completely conjugated. And then yang keempat, for n plus 2 is equal to 8. Okay, n is equal to 3 over 2. Okay, so means that does not obey Huckel's rule. Okay, therefore it is not non-aromatic. Okay. Okay, and then for E saya dah tunjuk dah semalam, so dia adalah non-aromatic. Okay, so reason dia sebab apa? Reason dia ialah, dia adalah aromatic compound. Sebab apa? Dia obey semua rules itu. Okay, boleh follow?
Ni aromatik. Okey, ada soalan? Ada soalan tak tentang aromaticity? Okey. So, kalau tak ada, saya nak discuss about nomenclature of benzene. Okey, korang dah tengok ke belum yang at puzzle tu semalam? Dah. Dah tengok belum? Dah. Okey, boleh tak saya nak tahu satu perkara yang awak lambat delay. Boleh tak saya nak tahu perkara yang awak belajar semalam? Anything, apa yang awak ingat? Kita nak listkan kat sini. Dalam app puzzle tu. Benzene derivative. Tak dengar lah, Fatimah. Suara saya jelas tak? Oh, okay. So, benzene derivative. Okay. Derivative tu maksudnya benzene, lepas tu dia ada terbitan-terbitan dia. So, benzene ni ada banyak functional group. Okay. Lagi? Disubstituted benzene. Okay, so dia ada disubstituted, maksudnya ada dua substituent. Okay, lain? Orang lain? 5 je jawab ni. Yang lain? Yang lain? Multi-substituted benzene. Okay, so Alia jawab mono-substituted. Ainul jawab multi, maksudnya banyak. Okay, lebih daripada 2. Okay, lagi selain yang substituted tu, lagi apa lagi? Priority of functional group in benzene. Anik? Anik, apa yang awak dapat semalam? Okay, Anik, apa yang awak belajar semalam? Nomenclature of benzene. Saya punya sangkut-sangkut ya. Dan kita boleh pilih auto. Yes, good. So dia ada auto. Selain auto? Yang lain? Selain auto apa lagi? Meta, para, yes, betul. So kedudukan auto ialah 1, 2. Meta 1, 3. Para 1, 4. Okey, lagi? Lagi satu je benda. Apa lagi? Ada lagi? Benzoic acid. Ramai ingat benzoic acid ni. Okay, benzene derivative ni salah satu dia adalah benzoic acid. Okay, so first kita nak belajar hari ni. Okay, so kita nak teruskan. So hari ni kita nak belajar nomenclature. Nomenclature terbahagi kepada 2. Yang pertama drawing, yang kedua naming. So untuk drawing ini, saya nak awak buka tutorial page 27. Okay, kita nak tengok question 3. Okay, ready dengan pen and paper. Okay, dah ready? Okay, so question number 3A. Okay, question number 3A, the question is 1,3-dihydroxy benzene. Okay, macam biasa kita kena tahu dia punya parent. Parent dia adalah benzene. So, kita akan lukiskan structure benzene. Okay, structure benzene. Okay, kita ada 1, 2, 3. Okay, so benzene done. Okay, now we have 1,3-dihydroxy benzene. Okay, so
1, 3 means that kita ada dekat carbon 1 and at carbon number 3. 1 and 3. Okay, and we have 2. 2 apa? Hydroxy. Bentuk hydroxy ialah OH. So kita akan lukiskan OH. This one OH. Okay, carbon number 1, carbon number 3. Okay. For B, M-bromo iodobenzene. Okay. So parent dia ialah benzene. So kita lukiskan structure benzene. Okay. And then we have substituent. M means that kedudukan 1, 3. So kita akan lukiskan kedudukan 1, 3. Okay. And then 1, 3. Okay, and then we have bromo and iodo. So we have Br and iodine. So Br at carbon number 1, number 3 ada iodine. Okay, ada soalan setakat ni? Boleh follow? Madam, Ya. kalau soalan 3A tu kan, yang OH dekat nombor 3 tu, kalau letak dekat bahagian sebelah tu, boleh ke? Oh, letak belah kiri. Yang mana? Belah kiri kan? Boleh, tak ada masalah. Awak yang tentukan nak buat clockwise ataupun anti-clockwise. Sekarang ni yang saya buat ialah caranya ialah clockwise. Okay. Kalau nak buat anti-clockwise pun tak ada masalah juga. Sama je. Okay. Tapi kita label sini lah. 1, 2, 3. Still carbon number 3. Okay. Okey, Madam. Terima kasih, Madam. Alright. Alright. Sama je. Okay. Question C. Okay. Dah ready ke belum? Angkat tangan. Okay. So untuk C, kita kena determine parent. Parent dia adalah ethene. Okay. What is meant with ethene? Ethene ini ada 2 carbon. Okay. And then dia ada functional group C double bond C. Okay. So 2 carbon C double bond C. So kita boleh lukiskan 1, 2 carbon. Okay. And then kita ada phenyl. What is phenyl? Phenyl ialah benzene yang act as substituent. Okay, kita ada 2 tau. So benzene ini, satu dia boleh jadi parent, satu lagi dia boleh jadi substituent. Okay, so sekarang ini dia jadi substituent, namanya phenyl. Okay, so dekat carbon nombor berapa? Dekat sini dia tak sebut tapi kita assume dekat carbon number 1 lah. Mana-mana pun carbon number 1 juga. Okay, so kita lukiskan structure benzene. Okay, and then after that kita lengkapkan dengan hydrogen. Okay, so this is phenylethene. Okay, for D, we have benzene, 1 bromo, 4 nitro, benzene. Okay, so kita lukiskan structure benzene. Okay, and then dekat kedudukan 1 and at kedudukan number 4, okay, we have at carbon number 1, we have Br, bromo, and at carbon number 4 is nitro and O2. Number 1, number 4. Okay, settle. Boleh? Saya teruskan. Okay, and then for E, 2-hydroxy benzoic acid. So, kita ada parentnya adalah benzoic acid. Apa yang dimaksudkan dengan benzoic acid? Benzoic acid ini ialah benzene tambah dengan functional group COOH. Okay, and oleh kerana ini adalah nama parent, maka COOH ini duduk dekat carbon number 1. Okay, dia duduk dekat carbon number 1.
Right. So, sebab apa? Dah nama pun parent. Macam awak lah. Parent mesti nombor 1. Okay. So, carbon parent kita, carbon number 1 kita kat sini. So, kita masukkan COOH. So, this is structure benzoic acid. Okay, and then we have carbon number 2. Okay, carbon number 2 we have hydroxy, so we have OH. Okay, so this is E. For F, we have parent as aniline, aniline as parent. Okay, means that kat sini benzene tambah functional group NH2. Okay, dekat mana carbon NH2 ni berada? Dekat carbon number 1. Alright, so kita akan lukiskan structure benzene. Okay, and then at carbon number 1, kita lukiskan structure functional group NH2. Okay, and then kita ada kedudukan carbon 3 and carbon 5. Okay, carbon 3 and carbon 5. Okay, carbon 3 we have carbon 3, since saya nak tahu carbon 3. So carbon 3 we have bromine, bromo. And at carbon number 5 we have ethyl. Apa maksud ethyl? 2 carbon. Okay, so 1, 2. Okay, and then kita masukkan dengan hydrogen. Kapkan dengan hydrogen. So, settle 3 bromo, 5 ethyl, aniline. Okay, boleh? Soalan tak? Nak tengok Yandi tadi. Titik. Tertinggal betul lah. Okey dah. Dah, alright. Okay, so ada lagi tak? Ada lagi? Okay, so done. So drawing senang je. Okay, dengan syarat awak kena kenal pasti siapa parent dia dulu. Okay, and then parent dia mesti nombor 1. Itu je. Okay, and then seterusnya kita nak belajar naming of benzene. Okay, macam kita belajar, macam kita review awal-awal tadi, kita ada yang pertama ialah benzene as parent. Sekarang ni kita belajar benzene as parent. Okay, so bila benzene as parent ada 3 cara naming. So yang pertama ada 1 substituent, yang kedua ada 2 substituent, yang ketiga more than 2 substituent. Okay, and then yang seterusnya benzene as substituent. Sekarang ni benzene as parent. Okay, so saya bagi masa 2 minit untuk lukis structure ini, part structure ini. Okay, and then tolong angkat tangan. Siap boleh angkat tangan. Okay, done. Alright, so first of all, bila naming of benzene as parent, first of all, kita kena tahu ada yang 1 substituent, ada 2 substituent, ada 3 substituent. Okay, substituent ni apa? Yang kita belajar ini. Okay, ni list dia. Okay, list dia, kita ada COOH, kita ada C double bond O, kita ada OH, NH2, OR, alkoxy, okay, C triple bond, C double bond, okay, and then we have alkyl group, NO2 dan X. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10
substituent. Sebenarnya ada lebih tapi saya keluarkan yang biasa kita tengok. Okay. So, lebih tinggi dia punya kedudukan di atas, maksudnya dia akan diambil menjadi parent. Okay, dia boleh berubah jadi parent. Okay, and then untuk X which is halogen dan NO2, diorang ini takkan jadi parent. Tak akan jadi parent sebab priority dia lebih rendah. Okay, so macam mana nak ingat priority ni ada 10 urutan dia. So awak ingat yang pertama sekali, kalau dia ada C double bond O, so dia punya kedudukan kat atas. So ni nampak ni, C double bond O, C double bond O. Okay. And then carboxylic acid dia ada lebih banyak O berbanding C double bond O bawah ni. Okay, so priority dia lebih tinggi. Okay, and then kita ada alcohol. So alcohol ada O, so priority dia lebih tinggi. Okay. And bawah OH kita ada NH2. Okay, NH2. Bawah NH2 kita ada OR, alkoxy. Okay, so kena ingat selalunya priority ni yang atas-atas ni yang kita akan ambil sebagai parent. Okay, alright, so sekarang ni balik pada soalan ni. Okay, so kita ada A, structure A, parent dia siapa? Kita akan pick parent dia ialah benzene. So parentnya benzene, and then Br attached dekat mana? Br attached at carbon number 1. Okay, so this is kita panggil bromo. Okay, so what is the name of A? So the name is bromobenzene. Okay, bromo dia punya substituent, benzene dia punya parent. Okay, boleh follow? Okay, for B pun sama juga, benzene as benzene as parent. Okay, what is the name? So name is benzene. Okay, and then substituent dia siapa? Substituent dia CH3 methyl. Okay, so namanya akan jadi apa? Namanya akan jadi methyl benzene. Okay, ini nama IUPAC, means nama sebenar ikut standard. Okay. But macam saya sebut tadi, methyl ini kalaulah kita ambil benzene, okay, and then kita consider dia punya CH3 ni. Okay, kita ambil dengan CH3 ni. So, structure ini kita boleh nampak bentuk ini. Kita, macam mana saya nak bagi tahu? Okay, kita ada nama kita ada nama standard. Okay, but kalau yang memang kita dah dibiasa kenal dengan apa, so itu kita panggil common name. Sama juga dengan structure methylbenzene ni, nama methylbenzene panjang. Okay, so apa nama pendek dia ataupun nama commonnya ialah namanya akan jadi toluene. Yes, good gini. So ada dua nama lah. So you can give methylbenzene or toluene. Okay. For C, saya teruskan C. Kalau C, okay, C ialah benzene dan function substituent dia dekat carbon number 1. Okay, so namanya adalah hydroxy benzene. So this is IUPAC name. Okay. But kalaulah kita consider dengan OH sekali. Okay. So ini kita panggil common name-nya adalah phenol. Phenol. So nampak tak dia punya standard tu panjang tapi nama common dia pendek, which is phenol. Okay, for D oleh kerana priority dia paling tinggi untuk jadi parent, so kita ambil consider dia terus kat sini. Okay, so dia akan jadi benzoic acid.
Okay. Ada soalan? Metal tu etil masih toluene ke madam? No. Toluene tu ialah methyl benzene. Dia bukan etil benzene. Okay. So hanya methyl benzene je yang kita boleh panggil dia toluene. Alright, boleh? Okay. Saya teruskan. Okay, toluene tu bukan alkyl benzene. Okay. Dia adalah methyl benzene. Okay, so saya teruskan. Okay, naming of benzene. Sekarang ni kita nak tengok two substituent. Two substituent ni ada dua jenis. Yang pertama, dua-dua substituent tu sama. Dan yang kedua, dua-dua substituent tu adalah yang berbeza. Okay, so sekarang ni kita ada A. A, we have benzene as parent. Okay, and then we have substituent Br. So kita ada carbon number 1 and at carbon number 2. So what is the name of substituent? Bromo. Yes, betul tu Hakimi. So namanya akan jadi 1,2-dibromo benzene. Okey. Dan kena ingat balik tadi. Kita belajar auto. Kita ingat kita ada auto, para, meta. Okey. So auto kedudukan 1, 2, para kedudukan 1, 4, meta 1, 3. Okey. So kita tengok dekat sini kedudukan 1, 2. Kedudukan 1, 2 ni kita boleh ambil ataupun boleh ubah nama 1, 2 ni kepada auto. Ataupun kita boleh ringkaskan lagi jadi O. Alright. So, namanya akan jadi. Okay. So, auto. O. Dibromo benzene. O. Dibromo benzene. So, ada dua nama. Okay. Ataupun nak boleh tuliskan orto pun boleh. Tuliskan nama lengkap orto pun boleh. Okay, for B kita ada carbon number 1 and carbon number 4. Okay, so namanya akan jadi 1,4-dimethyl benzene. So this one tak ada toluene. Why tak ada toluene? Sebab toluene tu hanya ada satu methyl. Yang ini ada dua methyl. Alright, so dia kekal sebagai 1,4-dimethyl benzene. Ataupun kita boleh letak P-dimethyl benzene. Okay. Dan so ini kalau yang same type of substituent. Okay, now kita tengok different types of substituent. Dalam satu ni ada Br, ada CH3. Ready ke belum? Okay, dah siap lukis, angkat tangan. Okay, now kita tengok antara CH3 dengan Br, mana satu yang priority nak jadi parent lebih tinggi. So kita tengok priority tadi. Antara CH3 ialah alkyl, Br ialah halogen. So siapa yang akan jadi parent? CH3 ke Br? CH3. Okay, so kalau dia CH3 akan jadi parent. So, number 1 kita akan pilih dekat carbon yang attached dengan CH3. So, parentnya ialah ni. So, apa nama parent dengan CH3? So, this parent name as toluene. Okay, and then at carbon number 2 we have bromo. So, kita boleh tuliskan namanya ialah 2-bromo toluene. Okay, 2-bromo toluene. Ataupun
Ini adalah kedudukan 1, 2 kan? So kalau 1, 2 kita boleh letak O, bromo, toluene. Okey, dapat? Okey, dan ada soalan? Okey. Seterusnya, kita tengok struktur ini antara CH3 dengan OH. Okey, saya nak awak lukis, lepas tu terus tandakan carbon number 1 tu dekat mana. Dah siap? Angkat tangan. Okey. So, korang pilih carbon number 1 tu siapa? OH. Yes, yang ada OH, betul. So, ini kita panggil apa? Ini kita panggil sebagai phenol. So, ini carbon number 4. So, we have 4-methyl phenol. Okay, 4-methyl phenol. Ataupun kedudukan 1, 4, kita boleh panggil dia para. So, P-methyl phenol. Okay, jalan. Okay, so kita tengok C pula. Okay, sama juga. Lukis, pick. Siapa yang awak nak jadikan dia parent? Betul angkat tangan. Okay, so korang pilih yang mana? COH ke? Yes, COOH. Okay, so parentnya adalah benzoic acid and then kita ada hydroxy. So 3-hydroxy benzoic acid ataupun beta hydroxy benzoic acid. Okay, settle? So ini kita panggil benzene as parent dan dia mempunyai 2 substituent. Okay, so now kita nak tengok more than 2 substituent. Okay, so benda ni sama je. Okay, kita 3 substituent. Pilih salah satu sebagai parent. So yang paling tinggi priority sebagai parent ialah COOH. Okay, so kita pilih dia dulu. Okay, and then nak numbering, kita buat clockwise. Kenapa? Kita akan jumpa yang menjadi substituent dulu kalau kita pergi ke kanan. Anti-clockwise, sorry. Okay, so kita akan dapat 3, 4 dibromo benzoic acid. Okay, so untuk lebih daripada 2 substituent, tak ada auto, tak ada para, tak ada meta. Kita kekal dengan nombor dia sahaja. Okay, dapat? Ada soalan tak? Okay, saya teruskan boleh? Boleh. Okay, kita lukiskan. Okay, struktur yang seterusnya. Okay, kita akan pick who is the carbon number 1. So, kita ada COOH, means that dia yang akan jadi parent. So, ini kita panggil benzoic acid. Okay, and then numbering ke kanan, clockwise. Okay, so kita akan dapat fluorine dekat carbon number 2, Br kat carbon number 4. Okay, bila numbering, kita kena dahulukan nombor yang paling awal. But sekarang ni kita nak tulis nama. Nak tulis nama, kita ada fluorine, which is fluoro, dan Br, which is B. Okay,
bila nak menulis nama, kan kita mengeja menggunakan alfabet. So kita consider alfabet yang lebih rendah dahulu. Okay, so kita akan start dengan bromine. Walaupun dia kedudukan nombor 4, tapi kita tuliskan B dulu. So namanya akan jadi 4 bromo, 2 fluoro, benzoic acid. Okay. Boleh? Ada soalan tak untuk ni? Boleh. Boleh ya? Okay. Seterusnya, saya teruskan. Okay. These compounds, so lukiskan structure and then sini saya nak letak OH. Okay, lukiskan di structure and then pilih siapa yang awak akan jadikan parent. Okay, betul angkat tangan. Okay, so yang akan jadi parent ialah COOH. So dia adalah carbon number 1. Okay, now kita nak tengok kalau kita clockwise, kita akan jumpa dekat carbon nombor 2, nombor 4 dan nombor 6. So 2, 4, 6. Okay, and then kalaulah kita buat anti-clockwise, okay, dari atas sini, so kita akan jumpa 2, 4, 6. Okay, so now kita nak pilih yang mana? Nak pilih purple ke nak pilih green? Okay, so dekat sini kita consider pula dia punya substitute carbon number 2 ni. Yang ini kita start dengan F. This one kita start dengan B. Okay. Mak lagi. Okay. So, yang warna hijau ni kita start dengan B. Nak pilih yang mana? So, kita tengok alphabet. Alphabet apa? Alphabet B datang dulu. Okay. So, nak pilih yang mana? Kita akan pilih yang clockwise. Okay. So, kita tuliskan dia punya nama. So, nombor 2 B, nombor 4 ialah H, nombor 6 ialah F. So, nak tulis yang mana dulu? Tulis ikut alfabet B. So, 2 bromo, 6 fluoro, 4 hydroxy, benzoic acid. Dan ada soalan? Okay, boleh. Okay, so ini tadi kita dah belajar drawing. Yang kedua naming, benzene as parent. Dan sebenarnya benzene ni sebenarnya boleh kadang-kadang dia akan jadi substituent. Boleh jadi substituent. Okay, so saya nak awak buka buku tutorial, buku nota, buka page 84. Okay, so buka page 84. So dekat sini ada typing errors. So benzene S sebagai substituent. Okay, benzene as substituent dia ada dua nama. Namanya ialah, okay, nama dia ada dua. Dia boleh jadi phenyl dan dia boleh jadi benzyl. Depends on structure dia. Kalau phenyl, bentuk dia ialah benzene. Sini. Okay. Untuk benzyl, kalaulah dia wujud dalam keadaan macam ni, benzene dan ada CH2. Itu benzyl. Okay, satu phenyl, satu benzyl. Nanti saya tunjuk macam mana nama benzene ni, kalau dia substituent tu ada
Phenyl, macam mana boleh jadi benzene? Okay. So, first of all, kita nak tengok phenyl. Okay. Kenapa macam mana benzene ni boleh jadi substituent kalaulah dia punya rantai yang attach pada dia tu lebih daripada bilangan karbon dia. Okay, contoh, benzene ada 6 karbon. Okay, but rantai stretching ni ada 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so ada 8 karbon. Benzene ada 6. So this one kita panggil octane. Okay, octane. So itu parent. Okay, and then kita start numbering. Okay, dari atas. So no, namanya tadi 1, 2, 3. At carbon number 3 ini, okay, yang biru tu adalah parent. Okay, ni adalah parent. Yang luar daripada biru, itu kita panggil substituent. So, inilah kita punya substituent. Bentuk apa? Bentuk yang atas ke yang bawah? Bentuk yang atas. Okay, that's why namanya adalah phenyl. Okay, kenapa? 3. Oh, 3. So, this is phenyl punya bentuk. Okay. Boleh dapat? Okey, saya teruskan. Yang kedua, okey, yang kedua tak semestinya dia mesti lebih panjang. Okey, structure ini parentnya yang mana? Parentnya adalah rantai ini 4 karbon sahaja. Tapi kenapa 4 karbon ini boleh jadi parent? Because the parent has carbon double bond. Okay, carbon double bond means ada functional group. Okay, so dekat sini ini adalah 2 butene. So numbering lah. Kita start daripada kiri. 1, 2, 3, 4. So this is 2 butene. So parent. Okay, so mana substituent dia? So ini substituent dia. Benzene as substituent. Okay, kedudukan nombor berapa? 1. So namanya apa? Phenyl. Okay, boleh. Okay, saya teruskan lagi. 2-phenyl ethanol. 2-phenyl ethanol. Kenapa dia punya parent dia ethanol? Sebab carbon double bond, dua carbon ini ada satu OH. Ada satu functional group. So numbering start dengan dekat dengan functional group 1, 2. So kita ada ethanol. At carbon number 2, we have benzene as substituent. This benzene as substituent namanya adalah phenyl. Okay, boleh? So ini phenyl. Madam, Madam, yang 2 phenyl ethanol tu kan, kenapa madam satu tu madam mula daripada OH tapi yang lagi struktur sebelah dia tu madam tak mula dari kanan. carbon double bond tu. Okay, so kalau yang ethanol ni functional group dia dekat mana? Dekat carbon nombor berapa? Kita ada 2 carbon kat sini kan? Okay, kita ada 2 carbon. 1, 2. So carbon kiri ke kanan OH tu attach? Kanan. So bila dia attach dekat carbon kanan, numbering mesti closer to the functional group. So sini nombor 1 lah, nombor 2. Okay, but untuk structure yang kiri ni, kenapa saya numbering daripada kiri bukan dari kanan? Because kalau saya numbering dari kanan, saya akan dapat 1, 2, 3, 4. Masih 2 butene, betul? Tapi substituent ni dah duduk kedudukan nombor 4. Dapat tak? So that's why salah Dapat. bila numbering dari kanan. Okay. Alright, tu reason dia. Okay, so itu phenyl ya.
Okay, sekarang ni kita nak tengok bentuk benzil. Ni bentuk benzil. Macam mana bentuk benzil? Saya lukiskan semula. Benzin ada CH2. So saya nak awak tengok rule yang keempat. Ni senang nampak. Okay. So kita tengok rantai straight chain tu adalah lebih panjang daripada benzin. Benzin ada 6. Straight chain tu ada banyak karbon. Okay, sekarang ni kalau saya lukis, saya pilih rantai karbon dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karbon. Okay, 7 karbon. Tapi sebenarnya saya boleh dapat lebih panjang daripada 7. Okay, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tadi 7 je kan? Sekarang ni 8. So parent ni ialah 8 karbon. Which is octane. Okay, so warna biru ini adalah dia punya parent. Okay, sekarang ni yang luar daripada biru tu adalah dia punya substituent. Okay, so substituent ni ialah benzin sekali dengan CH2. Nampak tak? Ada beza dengan structure dekat page 84 tadi. Okay. So structure ini benzene with CH2, inilah yang kita namakan sebagai benzil. Okay. Bentuk phenyl macam ini. Okay, ni phenyl. Kalau benzil, benzene with CH2. Baru parent. Okay. So, ini benzil attach dekat karbon nombor berapa? Dekat karbon nombor 3. 1, 2, 3. Okay, boleh? So, 3 benzyl octane. Okay, and then kalau kita tengok dekat rule yang kedua. Boleh tak? Dapat tak? Okay, untuk rule yang kedua, kita tengok structure ni kita tahu tadi phenol, betul? Okay, and then untuk structure yang belah kanan ni, ini ialah kalau saya labelkan, okay, saya labelkan macam ni. Okay, ini kalau saya ikut IUPAC name, so this one nama dia adalah, parent dia adalah methanol. Okay, and then dia ada substituent benzene. So namanya akan jadi phenyl methanol. Okay, so this one is IUPAC. Okay, but okay, ini phenyl Ini parent, ini substituent. So namanya phenyl methanol. But scientist boleh bagi nama common name. Maksudnya dia nampak je, dia tahu structure tu apa. So namanya boleh jadi benzyl alcohol. Kenapa alkohol? Sebab dia ada OH. Okay. And then benzyl. Kenapa benzyl? Ini sebab ada structure benzene dan CH2. So that's why namanya benzyl alcohol. Macam yang bawah ni pun sama, benzyl chloride. So this one is benzyl. So Cl ialah chloride. Okay, boleh? Ada soalan? Ni saya nak tunjuk beza antara chlorobenzene dan benzyl chloride. Apa beza dia? Nampak macam sama tapi beza dia ada CH2 dekat tengah-tengah tu. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, saya nak tinggalkan dengan homework macam biasa. Okey, dengan homework. Tutorial page 26. Cuba buat question number 1 and question number 2. Okey. Alright. Boleh? Okay, so
itu sahaja untuk hari ini. So nanti siapa yang masih blur lagi benda ni, boleh tengok recording dekat YouTube. Yang semalam punya pun saya dah upload dekat YouTube. So hari ni, sekejap lagi saya akan upload dekat YouTube lagi. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Oh, kita akan bincang hari Khamis. Okay. So jumpa lagi. Bye. Thank you, Madam. Thank you, madam. Welcome. Okay. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.